Didik TV KPM. Wow, cantiknya dalam galeri seni ni. Ada macam-macam bentuk seni. Wah, ini ada warna pink, warna kuning, warna biru. Mira tertariklah dengan yang ini. Sangat cantik. Ada lampu dekat dalam. Wow, menariknya galeri seni ni. Ada macam-macam bentuk dan juga rupa. Tapi sebelum apa-apa, apa kata kalau kita saksi terlebih dahulu profil guru. Assalamualaikum semua, apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Mira Cikgu Indah. Cikgu, tadi saya tengok dekat pameran seni ni cikgu, ada macam-macam bentuk lah cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan kot, apa bentuk dekat belakang tu cikgu? Okey, baik. Sebelum tu, cuba Mira bagi tahu cikgu, apa yang Mira dapat lihat dalam eksperimen ini? Mira nampak ada bentuk rama-rama, ada lampu dan juga ada bayang-bayang cikgu. Okey, betul. Baik. Bayang-bayang terhasil apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Okey, secara tidak langsung bayang-bayang juga menghasilkan rupa. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari bahasa seni visual dalam tajuk rupa. Okey, tapi sebelum tu cikgu, kita pun ada sediakan satu video juga, betul? Ya, betul. Untuk murid di rumah untuk faham dengan lebih mendalam tentang pengenalan rupa. Ya. Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu video tersebut. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Syamira Nazir dan juga cikgu kita, Cikgu Indah. Seindah namanya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Mahir. Ya, terima kasih. Selamat datang. Ini kelas Mahir ke pameran seni, galeri seni pun semua boleh cikgu. Sebab hari ini kita nak belajar subjek pendidikan seni visual untuk murid-murid menengah rendah di mana tajuknya ataupun topik yang kita akan belajar pada petang ini ialah rupa. Okey, Cikgu Indah, tadi cikgu ada terangkan sedikit tentang ada kita nampak bentuk rama-rama, kan, cahaya dan juga bayang-bayang. Tapi sebenarnya cikgu, apa sebenarnya rupa tu? Baik. Definisi sebenar rupa ialah rupa merupakan pertemuan hujung garisan dengan permulaannya. Okey. Rupa juga boleh didefinisikan sebagai kawasan dua dimensi yang kelilingnya dibatasi oleh garisan. Okey, garisan luar dia. Baik, rupa kita hanya boleh nilai daripada segi panjang dan lebarnya sahaja. Okey. Rupa juga terbahagi kepada dua jenis. Okey, ingat ya murid-murid, dua jenis. Pertama ialah rupa organik. Kedua ialah rupa geometri. Jadi, apa beza dua ni? Okey, rupa organik dia tak ada sempadan dan tidak bersudut. Tidak bersudut ya? Dia bergerak bebas. Garisan luarnya itu bergerak bebas. Okey, jika kalau kita lukis, katakan kita buat rupa, dia bergerak bebas. Yang penting hujung garisan bertemu semula dengan permulaannya. Okey. Okey, baik. Rupa geometri pula ialah rupa yang mempunyai sudut, mempunyai sempadan dan juga bersifat statik. Dia kena bersudut lah cikgu. Maksudnya betul. Kalau kotak ataupun petak tu, geometri. adakah dia betul? Okey. Macam tadi, kita tengok eksperimen tadi, rama-rama. Cuba Mira teka, rupa organik atau geometri? Kalau rama-rama, Mira rasa dia rupa organik cikgu.
Betul. Sebab dia tidak bersudut? Iya, betul. Dia tidak bersudut. Okey, kalau rupa geometri tadi seperti bintang. Dia bersudut, bersifat statik. Okey. Ataupun boleh ke kalau Mira nak kata rupa geometri itu adalah apabila dia mempunyai bucu yang tajam, cikgu? Boleh ke kalau kita nak kata sedemikian? Boleh, tetapi kita lihat pada bulat pula. Bulat dia tak ada bucu kan, tapi dia bersifat statik. Dan dia mempunyai sempadan dia. Jadi bulat dia kategori rupa geometri juga. Oh, walaupun dia tidak bersudut? Iya, betul. Okey. Dia bersifat statik dan ada sempadan dia. Okey, kena faham dulu tentang definisi tu. Ya, Betul, cikgu? betul. Dan juga cikgu, tadi kita dah tonton satu video yang mengenai dengan rupa. Rupa pun ada dua jenis juga. Betul, cikgu? Rupa yang positif dan juga yang negatif. Ya, betul. Itu macam mana pula, cikgu? Okey. Contoh tadi kita lihat rama-rama. Rupa positif apabila objeknya digelapkan dan latar belakangnya itu dicerahkan. Kalau rupa negatif, objeknya itu dicerahkan, tetapi di latar belakangnya itu digelapkan. Itu membezakan bila kita melukis rupa positif dan rupa negatif. Wow, okey. Menarik. Saya dengar cikgu punya definisi pun menarik. Kita nak belajar apa untuk petang ini. Tapi cikgu, kita berhenti berehat dulu, cikgu. Ya, kita akan kembali selepas ini. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ini adalah hasil karya bagi tajuk rupa. Saya memilih rupa geometri dan teknik RH dalam menghasilkan karya ini. Ini adalah hasil karya bagi tajuk rupa. Saya memilih rupa organik dan teknik lipatan dan guntingan dalam menghasilkan karya ini. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masa lagi bersama dengan Mira, Cikgu Indah Ihsan dari SMK Taman Bunga Raya 1 Hulu Selangor. Cikgu, tadi ada satu video yang menunjukkan tentang teknik gunting dan lipatan, Cikgu. Ini yang kita nak buat sekarang nanti, betul, Cikgu. betul. Tapi mungkin Cikgu boleh ulas sedikit ataupun cerita sikit tentang teknik tu, Cikgu. Okey. Teknik lipatan dan guntingan ini adalah salah satu teknik dalam penghasilan rupa. Seperti kita tengok video tadi, ada dua jenis teknik, satu hard edge, satu lagi lipatan dan guntingan. Selain pada dua teknik tersebut, ada juga teknik capan, teknik cetakan, teknik collage. Okey. Okey, saya tiga teknik tu dah pernah belajar dah saya sebelum ni di kelas sebelum ini. Okey, sekarang kita nak belajar yang tentang teknik lipatan dan guntingan, Cikgu. betul. Mungkin ada bahan yang perlu kita sediakan, Cikgu? Ya.
Baik, murid-murid sila sediakan kertas, sekeping kertas, cukup kertas A4. Okey, kemudian sediakan gunting dan juga pensel. Okey, itu bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk menghasilkan lampu berhias yang kita akan hasilkan coraknya sebentar lagi. Okey, ini antara bahan-bahan yang kita perlukan cikgu Ya. Dan untuk menghasilkan rupa ni ada juga tekniknya, teknik yang lain ke ataupun dua teknik yang cikgu akan fokuskan. Hari ini saya akan fokuskan hanya pada lipatan dan guntingan, tapi kita akan hasilkan dua produk. Dua produk. Yes, masih sama lampu berhias tapi cara lipatannya itu lain sedikit. Lain sikit. Okey, kita dah boleh mula sekarang ke cikgu? Boleh. Aktiviti kita? Okey. Boleh. Kalau Okey. boleh mari cikgu. Okey, baik. Sebelum tu, cikgu nak Mira, kita tengok sebelum tu tengok teknik lipatan dan guntingan. Aktiviti pertama kita pada botol yang kecil ini. Okey. Jadi ada dua contoh dekat situ. Kita corak dia, cikgu nak Mira pilih. Okey. Okey, kalau Mira lah sekarang ni, Mira rasa nak buat yang A ke yang B? Saya nak buat yang A ataupun yang B cikgu saya nak buat A lah cikgu. A. Okey, jom kita cuba. Mira tengok dapat tak yang A? Pilih satu. Kena cabut undi. Ya. Kena cabut undi. Okey. Kita tengok. Saya ambil warna, sebab tu warna merah, saya nak ambil warna merah. Cuba tengok. Ya ke tidak? Harap-harap dapat A. Alah, dapat B lah cikgu. Jadi apa? Tak semestinya merah itu kita melihat orang tu contohnya kan. Ingat dia cantik semua kan. Jadi saya kena buat bentuk B lah ni cikgu. Ya, betul. Mari kita buat bentuk B. Mari. Okey, jom. Okey, pertama ini botol Mira. Okey, macam mana kita nak hasilkan dia? Kita akan guna kertas. Okey, di sini daripada kertas A4 tersebut, pertama kita nak ambil lilitan dia dulu. Okey, jadi kalau kertas A4 murid, yang ini cikgu dah potong. Kertas A4 awak lilit dia dan tandakan berapa bahagian mana ruangan setakatnya. Cuma lebihkan sedikit supaya kita boleh gam atau tape dia nanti. Okey, ini untuk bahagian keliling. Okey, bahagian dalamnya. Okey, kalau tengok pada corak botol berhias yang cikgu buat itu, di bahagian dalamnya juga ada satu motif. Jadi awak boleh guna penutup ini dan awak buat bulatan dia menggunakan saiz ini. Dan satu lagi kita akan hasilkan bulat yang lebih kecil untuk kita tutup ruangan ini. Okey, untuk pengetahuan murid, lampu ini cikgu gunakan, cikgu dah gam siap-siap supaya nanti bila kita buat eksperimen dia dah melekat dengan baik. Kalau lampu yang macam ni kan cikgu, ini lampu yang macam mana cikgu? Yang ini lampunya cahayanya terus. Terus sahaja. Mana nak dapat lampu macam ni cikgu? Cikgu beli kedai DIY? RM2 seposen. Oh, ya ke? Maksudnya mudah didapatilah. Ya, betul. Okey, baik. Okey, baik. Mari. Okey. Mira boleh pilih. Mira nak warna hijau atau ungu? Saya nak warna ungu lah, macam baju saya. Okey, ini Mira punya. Terima kasih. Yang ni bermaksud murid-murid akan hasilkan 3 potongan. 1, keliling botol. Kedua, bahagian dalam dia. Dan yang ketiga ialah pada bahagian atasnya. Okey, dapat? Okey, jom kita buat. Okey, yang pertama, terlihat yang B, betul? Betul. Okey, B ini kita lipat 2 kertas ini. Lipat 2. Okey. Okey, murid-murid di rumah juga boleh mencuba. Okey. Baik, kemudian lipat 2 lagi kertas ini. Lipat 2 lagi. Tapi ukuran asalnya, asal tadi ni bergantung pada balang saiz, kita. Betul, balang botol ini. Okey, kita lipat lagi 2. Okey. Baik, tadi Mira cabut B, betul? Betul, cikgu. Okey, ini kotak B. Kotak B kat sini cikgu dah sediakan contoh untuk Mira lihat lebih dekat lagi. Okey. Okey, contohnya situ bermaksud potongan dia sama. Okey, Mira pegang macam tu kan? Baik murid-murid, sebelum tu awak tengok ada bahagian yang terbuka, lipatan yang terbuka dan lipatan yang tertutup. Okey, jadi bila kita nak hasilkan corak yang kita tak nak putus, yang kita tak mahu corak itu putus, biar potongannya itu di bahagian yang tertutup. Kalau tak nak terputus, biar di bahagian yang tertutup. Ya, betul. Di sinilah. Ya, betul. Okey. Baik, Mira boleh tengok corak tu. Okey, ini motif yang sama macam yang cikgu
tampal. Mira boleh lukis semula ataupun Mira nak ikut pada corak yang cikgu bagi tu pun boleh. Okey. Kalau saya nak ikut semula, saya bukan tekap apa, just conteng sajalah conteng ikut ni. sahaja. Okey. Sebelum tu Mira, cara Mira pegang tu, betulkan kertasnya pada ruangan yang tertutup. Ruangan yang tertutup macam ni, cikgu. Okey, betul. Samakan dia. Saya letak di atas. Betul cikgu Betul. Okey, saya Cuba. boleh ikut sekarang? Boleh ikut sekarang. Saya menggunakan pensel. Tapi kan cikgu, kalau andai katalah saya tak ada ni. Ya. Saya baru nak buat. Macam mana cara cikgu saya nak lukis dia? Motif ini dia bukan satu motif yang corak yang tetap. Corak ini awak boleh hasilkan sendiri. Awak boleh cuba buat. Jadi banyak macam cikgu pun cikgu buat banyak kali, barulah kita dapat satu hasil yang kita puas hati. Jadi setiap lipatan dan potongan itu akan menghasilkan corak. Jangan risau, dia akan hasilkan corak. Asalkan buat dekat tempat yang tertutup ni. Tertutup. Yang terbuka juga boleh, tapi tengok pada coraknya kita nak putus ke tak putus. Okey. Baik, saya ikut sekarang. Saya cuba lakukan. Okey. Kalau saya nak buat corak yang banyak kan cikgu, ataupun corak yang berulang-ulang kali, macam mana cara yang sebetulnya cikgu? Kalau kita nak buat corak tu berulang kali, jadi tengok pada lipatan. Kalau kita lipat sikit, coraknya sedikit dapat. Nak lebih, kita lebihkan lipatan dia. Okey. Ini saya punya. Okey. Saya punya sudah cikgu. Okey, dah Okey. Mira boleh potong. Saya potong. Baik, kepada murid-murid di rumah, berhati-hati apabila menggunakan gunting yang tajam. Motif ni kan cikgu, untuk corak ni, boleh juga kita gunakan motif bunga, flora kan boleh, cikgu? boleh. Kalau yang macam corak A ataupun B ni, cikgu menggunakan motif apa? Okey, kalau yang A, iaitu corak geometri. Geometri. Okey, kalau B yang ini cikgu gunakan corak daripada rupa organik. Okey. Rupa organik, maksudnya dia tidak bersudut. Betul. Dia tidak bersudut. Okey, jadi yang kita buat ni tidaklah bersudut sangat. Dia lagi satu, rupa ni dia ringkas, dia meringkaskan corak yang asalnya tu. Okey. Baik. Hati-hati menggunakan gunting ni. Kalau tak ada guna gunting kan cikgu? Kalau guna pisau bukan pisau lipat, pisau yang biasa kita guna tu boleh cikgu? Boleh, tapi agak bahaya. Cikgu tak galakkan untuk guna pisau tu ya. Okey. Untuk setengah bentuk kan cikgu yang mungkin agak sukar sikit kita nak gunting menggunakan gunting. Ya. Macam ni, cikgu ada tips lain ke? Ke tetap menggunakan gunting juga? Cikgu tetap menggunakan gunting. Sebenarnya dia ada satu lagi alat yang lebih mudah untuk potong. Tapi cikgu tak adalah alat tu hari ni. Tapi kalau gunting boleh. Sambil itu kita boleh melatih pergerakan tangan kita. Betul. Okey. Saya gunting. Ini saya punya. Wow, cikgu laju tu. Okey. Kalau yang di bahagian dalam ni kan cikgu, macam mana cara untuk saya gunting dia? Yang bahagian dalam tu Mira boleh yang bahagian lipat. dalam macam ni cikgu. Okey, di hujungnya tu Mira lipat. Okey. Macam tu kan boleh letak sini macam Saya tu. letak sini cikgu Yang ini untuk dapatkan yang bahagian tengah ini, lipat separuh dia ni. Lipat sedikit. Kita lipat dia sikit, kemudian kita guntingkan bentuk tiga segi dia. Itu rupanya. Rahsia Rahsia. dia. Okey. Saya cuba buat. Dapat tak? Tengok sikit. Lipat, lepas tu gunting. Okey. Sebab coraknya agak kecil, jadi kena gunting betul-betul. Ikutkan cikgu kan? Betul. Dan dia tengok pula pada saiz balang dia. Kalau balang dia lebih kecil, lebih telitilah kita kena potong. Okey. Ini untuk saya.
Okey. Baik. Cikgu, kalau kadang-kadang kalau saya buat bentuk lipatan ni kan cikgu, Ya. kadang-kadang corak saya boleh terputus-putus cikgu. Ya, betul. Kenapa berlaku macam tu cikgu? Macam cikgu cerita tadi, kita kena tengok, kena pasti lipatan ini. Kalau kita nak coraknya tu berterusan, jangan potong pada bahagian yang terputus ni. Mesti bahagian lipatan yang berganda ni. Okey. Okey, ini saya punya. Saya buat tajam-tajam macam ni. Okey. Okey, kalau Mira nak tambah sikit-sikit pun boleh. Kita tengok corak yang baru dapat Mira hasilkan. Okey, boleh. Untuk tengah-tengah yang saya buat kosong ataupun lubang, macam ni lah. Saya ikut cikgu cakap, lipat sikit, gunting. Okey, betul. Walaupun kurang kemas tak sedikit. apa, first time kan? Dulu dah lama kan masa zaman kanak-kanak. Okey. Okey. Alright. Ini saya punya. Cantik Mira punya lagi. Cikgu punya macam mana? Cikgu tambah sikit kat sini. Okey. Mari kita tengok hasil dia. Boleh. Okey, jom kita buka. Wah, okey. Ini hasil yang cikgu punya. Okay. Tengok hasil Mira punya. Wah. Saya punya. Kenapa lain saya punya? Kenapa? Kenapa tak sama macam cikgu punya? Kenapa Mira punya tertonggeng terbalik sini? Kenapa tu cikgu? Cuba Mira teka. Saya rasa mungkin cara saya lipat salah kot cikgu. Cara Mira lipat itu betul. Tapi cara Mira lukis dan potong kedudukannya itu salah. Oh, ya ke? Macam cikgu cakap tadi, kita lihat pada bahagian lipatan tersebut. Okey? Baik, tak apa. Cuba kita lilitkan pada botol. Saya lilit tengok. Lilitkan pada botol. Tapi ini masih dikira sebagai satu rupa juga tak cikgu? Ya, masih. Sebab hasilnya itu masih rupa kita tengok kan. Okey, cuma rupa Mira di bahagian bawah tu. Kalau kita pasang lampu nanti, bahagian bawah tu dia akan keluar cahaya kat situ. Di pun sini cantik juga. sajalah. Betul. Okey, baik. Kita boleh selotip dia. Okey. Kalau murid nak bahagian belakang dia tu kemaskan dia tu, nak selotip biasa pun boleh, ataupun murid-murid nak pakai selotip yang berwarna pun boleh. Boleh juga. Ikut kreativiti murid-murid ya. Guna double tape pun boleh juga cikgu. Ya, betul. Boleh. Double tape juga boleh. Ini saya punya. Boleh, cikgu. Okay. Kalau saya tampal kertas lain kan atas ni cikgu, dia dah masuk elemen collage lah pula. Betul? Ya, betul. Jadi hari ini kita hasilkan teknik apa Mira? Kita nak menghasilkan teknik rupa ataupun teknik lipatan dan guntingan. Rupa dengan menggunakan teknik lipatan dan guntingan. Okey. Baik, yang ni cikgu punya, tu Mira punya. Baik murid, macam cikgu cakap tadi, cikgu gunakan lampu. Lampu ini mudah dapat sebenarnya. Okey, kalau perasan dalam viral-viral ni, dia orang gunakan lampu ni untuk lampu di dapur dekat sinki. Oh, okey. Bila yang dia nak guna tu ditekan. Macam tu kan? Baru dah keluar warna dia. Oh. Okay. Wow, kreatif lah. Kan letak dekat dapur pun boleh. Ya, dekat dapur tu. Okey, jadi yang kita punya ni, cikgu dah gam siap-siap macam cikgu cerita tadi. Baik. Mira pegang penutup dia ni. Okey, belakang ni nampak comot kan? Gam dia. Jadi kita nak kemaskan dia. Jadi kita tampal yang kecil. Ini dia yang kecil itu kita tampal. Kita tutuplah cikgu Betul. Tampal ni kita menggunakan gam biasa. Ini kita tak gunakan tip cikgu. Boleh gam biasa yang dia lekat. Kalau nak pakai double tape juga boleh. Okey. Okey. Saya dah gam saya punya. Okey. Alright, saya dah gunting saya dah tampal cikgu. Okey, baik. Baik, kita boleh letak dia. Okey.
Baik, sekejap lagi masa segmen terakhir kita tengok hasil dia macam mana. Tak boleh tengok lagi sekarang kan? Kalau nanti saya lah nak kita- buka sekarang tak boleh lagi. Kita buat surprise sikit kan. Kita tengok yang Mira punya rupa macam mana hasil dia. Boleh cikgu. Okey, saya dah tampal di bahagian penutupnya dan satu yang bulatan besar ni. Nak letak mana cikgu? Dah cikgu pun lupa dah. Okey. Okey, yang bulatan besar ini murid boleh sama juga lipat 2, 1, 2 dan potong corak seperti tadi. Dan masukkan sahaja. Untuk tampal di bahagian dalam. Ya, Cikgu? betul. Okey, baik. Kalau macam tu saya nak buat sekejap dengan cikgu. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita masih lagi dalam tajuk yang sama iaitu tentang rupa, cikgu. Kita dah nak masuk aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua apa cikgu kita nak buat? Okey, kita nak hasilkan balang yang besar. Cuba Mira ambil balang yang besar. Balang yang besar cikgu, balang ni. Okey, cantik cikgu. Ada love-love balang ni. Okey, berbeza tadi dengan balang yang kecil. Okey, kita akan buat ini. Cuma dia ada 2 corak yang cikgu bagi tunjuk contoh dekat situ. Okey, sama juga. Kita nak mulakan. Mira cuba cabut undi yang mana satu kita dapat. Yang untuk aktiviti kedua. Aktiviti betul. kedua saya nak corak B cikgu. Oh, yang sebab dia love ada tu. love. Kali ni saya takkan tertipu lagi. Selalu yang pilih love ni sedang di alam Dia lama cinta? Ya. Oh, tidak. Oh, tidak. Alah, macam mana ni? Dapat A lah. Alah, dia dapat A. Okey, tak apa. Tak apa cikgu Tak apa, walaupun A kita cuba hasilkan. Okey, nanti Mira cikgu bagi contoh yang love kemudian Boleh. Okey, yang A, mari kita tengok kotak A. Adakah ini kotak A? Ini kotak B. Ini kotak A untuk Mira. Terima kasih cikgu. Okey, Ini baik. kotak A. Saya buka cikgu Ya. Tengok macam mana bentuk yang cikgu dah hasilkan. Itu yang separuh. Okey, keluarkan yang ini. Okey. Macam ni cikgu. Ya. Saya buka ke? Ya, boleh. Kita akan hasilkan corak ini. Okey. Baik. Okey, yang pertama, mari kita mulakan Mira. Mari cikgu. Okey. Yang pertama, murid kalau nak hasilkan corak dia, murid tentukan saiznya. Nak guna saiz yang kecil atau saiz yang besar. Okey. Kalau nak guna saiz yang kecil, macam tadi cikgu gunakan penutup botol yang kecil tadi, cikgu potong kertas A4 ini mengikut saiz dia. Okey, contoh kat sini Okey, baik. Mira boleh pilih. Oh, dah awal-awal ambil warna pink. Saya dah terus ambil warna pink, ambil besar terus cikgu. Okey, baik. Ambil satu contoh. Okey, yang itu kita akan hasilkan. Dan sekarang kita belajar cara lipatan dia. Okey, baik. Lipat 2. Lipat 2. Okey. Okey cikgu. Okey, kita lipat 2 untuk garis tengah dia. Kita nak dapatkan garis tengah dia. Lipat lagi 2. Okey, dah lipat 2 kan? Dah dapat garis tengah dia. Okey. Okey, sekarang lipat dia ke dalam. Lipat ke dalam. Kepak bahagian kanan dan kirinya. Okey, macam ni cikgu. Okey. Betul Betul. Okey. Kanan dan kirinya. Okey. Kemudian lipat 2 lagi, kita akan dapat bentuk kon. Okey, dapat? Dapat. Okey. Jadi, sekarang waktunya untuk kita hasilkan coraknya. Okey, Mira boleh follow corak yang itu. Saya ikut cikgu Ya, hati-hati jangan sampai terputus lagi. Betul tak cara saya lipat macam Okey, ni? betul. Sebelah lagi. Ya. Dah tutup. Ya, betul. Jadikan dia Okey. macam kon. Ya, betul. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Okey. Bulat tadi lipat 2. Lipatan pertama, lipatan kedua kita untuk dapatkan garisan tengah. Okey, kemudian kita lipat kanan dan kirinya dan lipat 2 lagi dapatkan bentuk kon. Okey. Baik. Dah masa bentuk kon ni, saya ikut corak ni cikgu. Betul. Ikut corak yang cikgu berikan tu. Boleh, saya ikut. Pastikan Mira, yang ini di bahagian tertutup. Ruangan tertutup. Okey, coraknya macam ni di ruangan tertutup.
Okey, kenapa cikgu kalau saya buat dekat ruangan yang tak tertutup nanti corak tu dia- akan terputus Iya, ke? macam tadi. Okey, untuk kita gabungkan dia. Okey. Okey, Mira boleh lukis dulu. Kalau pro, boleh terus potong. Okey, cikgu pro, cikgu nak terus potong ke cikgu? Tak apa, cikgu follow Mira. Okey, lukis boleh dulu, juga. cikgu. Saya lukis jugalah. Dulu 1, 2, 3. Saya nak buat love dekat sini. 1, 2 love. Okey. Wow. Satu lagi bahagian saya nak buat tajam dekat sini. Okey. Dan kertas bulatan ni cikgu, ini merupakan rupa untuk organik. Betul cikgu? Tidak. Dia ialah geometri walaupun dia tidak bersudut. Pandai. Walaupun tidak bersudut, tapi dia bersifat statik dan juga dia ada sempadan dia. Okey. Kita gunting. Gunting lagi satu dekat bahagian bawah ni. Gunting lagi satu di sini. Cikgu, kalau kita nak buat rupa ni kan cikgu, ada ke bentuk-bentuk khas yang sesuai? Dia bentuk-bentuk khas tu cikgu rasa tak ada. Kecuali awak nak tiru. Contohnya awak nak tiru motif ukiran kayu contohnya. Tapi kalau kita nak buat aktiviti lipatan ni, kebiasaannya cikgu ajar murid bebas. Dia cuba hasilkan lipatan sendiri, kita buat eksperimen. Apa murid dapat. Jadi mereka seronoklah. Betul. Ada pelbagai jenis rupa nanti. Okey. Kalau saya, maksudnya kalau bebas tu, kalau saya nak buat bentuk corak haiwan pun boleh lah cikgu? Boleh. Cumanya lipatan ini kita kena tengok haiwan yang sesuai. Apa? Selalunya kalau dia simetri. Simetri tu maksudnya seimbang. Contohnya rama-rama. Itu boleh. Baik. Okey. Ini saya dah selesai. Okey, Buat cikgu pun kedua-duanya. Cikgu pun dah selesai. Okey. Saya selesai buat kedua-duanya. Boleh buka sekarang Boleh. cikgu? Jom kita buka. Kali ni saya punya garisan Ya. rupa tidak akan terputus ya. Mari kita saksikan. Mari. Ada dua tadi. Wah, jadi. cantiknya. Cantik tak cikgu? Bentuk love lagi. Jadi love saya cikgu. Jadi. Ini saya punya. Okey. Yang ni Cikgu punya pun cikgu okey. follow pada corak tadi. Okey, cikgu ikut corak tu. Ya. Saya punya berbeza sikit. Cikgu, sebabkan saya punya cantik, boleh tak saya nak minta izin kat cikgu untuk berehat seketika cikgu? Boleh. Anak Okey. murid ni suka berehat. Ya. Okey, kalau macam tu kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Dah siap dah cikgu. Yeay. Kita punya hasil seni. Karya teragung. Inilah Wow. karya teragung saya. Warna pink cikgu. Tapi macam kurang jelas. Kurang nampak sikit. Dia kalau nak nampak lagi, motif tu kita kecilkan sikit. Oh. Tadi kan ada 2 bulat, Mira pilih bulat yang besar. Jadi bila besar ni, dia comel tapi dia tak nampak detail sangat. Okey, baik. Kalau macam tu, kalau macam nak bagi nampak lebih detail, kita kena gelapkan sikit lampu sebab saya nak tengok lampu dekat dalam ni hasilkan corak macam mana nanti betul. dekat sekeliling. Mari. Boleh cikgu? Cikgu punya, wow. Cantiknya. Kita tengok. Yang belah kiri sekali ni yang hasil cikgu buat tadi, kan? Sangat ketara nampak corak di luar tu kan cikgu, kat sekeliling dia. Nampak tak cahaya ni, bayang dia mewujudkan rupa dekat sini. Tengok Mira punya yang tadi, walaupun silap, tapi macam cikgu cakap, lipatan dan guntingan ni tak ada salahnya. Tengok, dihasilkan juga rupa dekat situ. Okey murid, kalau awak perhati cikgu ambil yang satu yang Mira punya ya. Okey. Ini. Baik. Sebenarnya, kalau Mira perasan, bila kita gerakkan penutup ini nampak tak dia punya rupanya bergerak? Bayang-bayang kat luar tu cikgu. Betul. Rupanya bergerak. Kat sini juga kita boleh tengok ada elemen irama dan pergerakan kat sini. Okey. Baik, ini yang Mira punya. Okey, nampak tak bentuk love yang terbentuk? Jika Mira masukkan lagi motif dekat di bahagian bawah ni, bila kita angkat dia akan muncul motif di sini. Ya.
Okey. Okey. Contohnya macam ini ya. Okey, baik. Contohnya macam ini, tengok bila cikgu angkat, dia ada motif yang terhasil. Terhasil pada di bahagian bawah. Ya, Okey, mungkin cikgu boleh betul. saya tolong cikgu angkat Yes, Okey, baik. Saya angkat. Mungkin mereka di rumah boleh Ya, nampak macam mana. Okey. Semakin tinggi saya angkat, semakin Ya. besar bayang-bayang yang akan Ya, terbentuk di betul. permukaan tu Ini kerana di bahagian bawah pun cikgu ada menghasilkan rupa juga. Betul. Coraknya di situ ya. Ini di bahagian tepi. Okey. Saya tolong angkat yang Ya. last sekali. Baik. Nampak. Warna pink. Sama juga. Sangat cantik. Okey. Jadi inilah yang kita hasilkan hari ini, lampu berhias dengan menggunakan teknik lipatan dan guntingan menghasilkan rupa. Wow, okey. Tapi kan cikgu, kita ada lagi satu video. Video tu di mana nak menunjukkan tentang logo simbol. Ya, betul. Kalau macam tu kita saksikan terlebih dahulu video tersebut. Ayo. Baik, itu dia tentang logo simbol. Mungkin cikgu boleh ulas sedikit apa yang dimaksudkan dengan logo simbol tu, cikgu? Logo dan simbol. Okey, kalau perasan logo dan simbol ni dia terhasil daripada olahan rupa. Okey, boleh lihat di sini nota yang cikgu beri, olahan rupa kat sini. Dia ada daripada dia sebenarnya fungsi rupa melalui olahan rupa ni boleh menghasilkan logo, simbol, tipografi dan menggunakan contohnya dekat sini ada tindanan, penambahan dan pengurangan. Okey, itulah yang terhasilnya. Jadi apa beza tadi logo dan simbol? Logo ialah pengenalan sesebuah syarikat. Manakala simbol pula ialah memberi arahan. Contohnya simbol keluar. Apa maksud dia? Kena keluar. Keluar sana. Kalau simbol horn katakan dekat hospital dan dia palangkan. Apa maksud dia? Dilarang untuk Membunyikan bunyikan horn. Itu simbol, maksud simbol. Simbol tentang arahan, logo ialah tentang sesuatu identiti Sebuah syarikat. syarikat. Dan adakah untuk logo dan juga simbol ni kita boleh gunakan juga elemen rupa, cikgu, dalam logo dan juga simbol? Memang kita gunakan elemen rupa dalam tu. Sebelum tu kita lupa elemen rupa juga dipelajari dalam reka bentuk, subjek reka bentuk teknologi merupakan salah satu elemen reka bentuk. Di dalam subjek reka bentuk teknologi ni. Wow, okey. Jadi subjek ni bukan sekadar kita boleh menghasilkan karya seni sahaja, tetapi pun kita boleh aplikasikan juga di dalam subjek yang lain. Subjek yang lain juga. Betul, cikgu. Dan di situ saya nampak fungsi rupa di bahagian bawah tu, cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit yang ada warna oranye tu. Kalau cikgu nak bawa dekat sikit, cikgu pun boleh. Cikgu bawa dekat sedikit, cikgu alihkan Boleh. ni. Okey. Baik. Baik. Murid-murid aku terbang. Boleh, cikgu. Sorry. Okey. Okey. Baik. Tengok sini. Baik, tindanan. Ini maksudnya olahan tindanan apabila dua corak itu ditindankan. Okey. Kalau penambahan corak-corak yang digabungkan tetapi kita hanya ambil garisan luarnya menjadi satu corak sahaja. Dan yang ketiga ialah pengurangan. Jadi pengurangan ni contohnya bulat, diberikan bulat dan kita hasilkan potong dia menghasilkan bentuk bulan contoh. Okey, itu kita ada tindanan. Yang kedua ialah penambahan. Dan yang ketiga ialah pengurangan. Betul. Kalau macam yang kita buat pada petang ni, cikgu menggunakan ketiga-tiganya ke macam mana? Ada yang cikgu gunakan ketiga-tiganya. Okey, baik. Untuk uji, boleh tak cikgu nak uji Mira tentang subjek kita pada hari ini? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, baik. Mari kita gunakan bekas sakti ini. Ada 3 soalan, Mira pilih 2 soalan. 2 soalan. Soalan yang cuba jawab. pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mari kita buka. Senaraikan 2 jenis rupa. Ya. Apakah 2 jenis rupa? Murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab. Okey, cuba Mira jawab. 2 jenis rupa. Rupa yang pertama ialah rupa organik. Betul. Yang kedua ialah rupa geometrik. Yes, betul. Pandai. Okey. Sedikit definisi, cikgu. Rupa organik untuk kita recap semula. Okey, Rupa organik. rupa organik
Ianya tidak bersudut dan tak ada sempadan. Geometri bersudut dan mempunyai sempadan. Dan dia bersifat Statik. Bagus. Sebagai contoh ialah bintang, bulatan, empat segi, hektagon, pentagon. Bentuk-bentuk selalu kita jumpa dalam matematik. Okey. Kalau organik, Organik bunga boleh cikgu? boleh. Boleh. Dia lebih kepada ciptaan Tuhan, banyak pada tu. Jadi dia bebas, bergerak bebas, kita nak lukis dia rama-rama, bunga, daun, semua tu. Bulan? Dia macam di situ? Untuk pengurangan tu boleh? Bulan? Yang ini dia bersifat statik. Dia ini geometri. Ya, bersifat statik dia. Okey, baik. Okey. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Baiklah, saya cuba. Wah, panjang sikit soalan yang kedua ni. Okey. Rupa bagi seekor gajah merupakan rupa organik ataupun rupa geometri? Apa dia murid-murid jawapannya? Gajah, rupa organik atau rupa geometri? Kalau gajah merupakan haiwan, jadi saya rasa ia merupakan rupa organik. Oh, betul. Tepat Betul. sekali. Bagus, Okey. Mira. Okey, Kerana baik. dia tidak bersudut. Ya, Betul, baik. cikgu. Baiklah. Boleh cikgu tanya lagi? Boleh, cikgu. Last Okey, question. Last question. Wah. Okey, daripada pembelajaran kita pada hari ini, apa yang Mira rasa daripada hasil pembelajaran hari ini? Saya rasa excited sangat bila saya menghasilkan sesuatu rupa tu, dia boleh menghasilkan bayang-bayang yang cantik. Bila kita ada elemen cahaya. Ya, betul. Betul, cikgu? Betul. Itu dia. Saya rasa gembira. Cikgu rasa macam mana? Ya, saya seronok sangat dapat anak murid yang bijaksana. Alhamdulillah. Macam tu. Okey, cikgu. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Kelas kita pun dah nak habis. Ya, Kita dah nak tukar baik. kelas yang lain pula selepas ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu sama-sama. Indah atas Ya. perkongsian ilmu. Terima kasih kepada murid yang menonton Didik TV KPM. Bye. Bye. Assalamualaikum.